亲爱的弟兄姐妹们，平安，哈利路亚！感谢主，我们又见面了，我们一起来赞美、敬拜我们的上帝，阿们。我们预备我们的心，我们低头祷告。感谢你，耶稣，谢谢你这个星期一个星期的慈爱，谢谢你的带领、你的保守、你的照顾，我们感谢你。现在美好的时刻来到你的面前，我们渴慕的敬拜、赞美你的圣名。因为你配得所有的赞美敬拜，谢谢你耶稣，奉耶稣的圣名求我们祷告，我们一起说阿们，哈利路亚！给掌声荣耀给我们的耶稣。主，你是我的一切，洗净我罪，赐我新生命。主，你是我的一切，我愿全心跟随你，一生永不离开你。主，你是我的一切，洗净我罪，赐我新生命。主，你是我的一切，我愿真心跟随你，一生永不离开你。主爱有多高，慈爱高过诸天，怜悯有多深，神光无限量，恩典有多高，高过造物海洋。我愿全心跟随你，一生永不离开你。
有个新生命。哈利路亚，主，你是我的一切，我愿全心跟随你，一生永不离开你。主爱有多高，慈爱高过诸天，怜悯有多深，神光无限量。恩典有多宽，宽过道路海洋。我愿全心跟随你，一生永不离开。主爱，主爱有多高，慈爱高过诸天，怜悯有多深，神光无限量。恩典有多高，高过道路海洋。我愿全心跟随你，一生永不。再来一次，举高你的双手，说主爱有多高，主爱有多高，慈爱高过诸天，怜悯有多深，神光无限量。你的恩典有多深，有多宽，宽过道路海洋。我愿全心跟随你，一生永不离开。我愿全心，我愿全心跟随你，我愿全心跟随你，我愿全心跟随你，一生永不离开。让我们举高我们的双手，敬拜耶稣，敬拜耶稣。呀啦吧沙啦吧呀啦塞，呀啦吧沙啦吧呀塞，我们称颂你，你的恩典，你的慈爱，你的怜悯，长阔高深。呀啦吧沙啦吧呀啦塞，我们赞美你耶稣。呀啦吧沙啦吧呀啦吧呀塞，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。感谢你，感谢你，我们纪念你的慈爱，你冰寒手，你的宝血为我们而流。冰寒手爱着我，抚平最深的伤痛。冰寒手安慰我，不再害怕，不再忧。冰寒手释放我，脱离黑暗入光明。冰寒手每一天扶持我。举高你的双手，说冰寒手，冰寒手医治我，抚平最深的伤痛。冰寒手安慰我，阿门。冰寒手释放我，脱离黑暗入光明。冰寒手每一天扶持我，阿门。感谢你的地。
全心赞美，全心感谢你，耶稣。全心感谢，全心赞美，进入你的约，阿妹。全心颂赞，献上为祭，是最纯的果子。在你里面一无挂虑，喜乐满溢，常常感谢，不住祷告，盼望在于你。我要全心赞美，跳舞颂扬你名，在你殿中以热生活在世上前人。我要全心赞美，赞美还要赞美不停，以热狂里欢呼，谁有不息？一起来拍手好不好？哈利路亚！我要全心来赞美你的生命，耶稣！一起来大声来唱，全心感谢，全心赞美，进入你的约，全心颂赞，献上为祭，是最纯的果子，阿们。在你里面一无挂虑，喜乐满溢，常常感谢，不住祷告，盼望在于你。我要全心赞美，跳舞颂扬你名，在你殿中以热生活在世上前人。我要全心赞美，赞美还要赞美不停，以热狂里欢呼，谁有不息？哈利路亚！我要全心赞美，跳舞颂扬你名，在你殿中以热生活在世上全人。我要全心赞美，赞美还要赞美不停，阿妹。以热狂里欢呼，谁有不息？以热狂里，以热狂里欢呼，谁有不息？以热狂里欢呼，谁有不息？哈利路亚！全心来赞美你，耶稣！热烈的掌声！哈利路亚！ Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai dinamika kesembuhan ilahi. Apakah kamu pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan melalui mujizat? Atau malah pernah lihat orang yang sakit dan didoakan tapi nggak sembuh-sembuh? Jadi sebenarnya kesembuhan ilahi itu beneran ada atau enggak sih? Dan apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dengan kemajuan zaman now? Dalam Alkitab ada ratusan ayat janji Tuhan bagi kesembuhan umatnya. Banyak peristiwa dicatat orang-orang mengalami kesembuhan secara mujizat. Contohnya dalam perjanjian lama, Raja Hizkia yang disembuhkan atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta dan masih banyak lagi. Perjanjian baru juga mencatat ada begitu banyak peristiwa mujizat kesembuhan ilahi baik melalui pelayanan Tuhan Yesus maupun melalui pelayanan para rasul. Nah, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya bahwa mujizat tetap terjadi sampai sekarang karena Allah masih terus melakukan perbuatannya yang ajaib yang melampaui kemampuan manusia dan hukum alam. Yang harus kita pahami sebagai insan Pentakosta adalah bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, penyembuh yang membaptis dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita, dan Raja yang akan datang kembali. Jadi, pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil, karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ilahi ini bisa melalui doa dari hamba Tuhan, maupun doa pribadi si penderita penyakit itu sendiri. Tempatnya bisa di mana aja, bisa dari KKR, ibadah onsite, ibadah online, atau bahkan dari rumah loh. Ada dua hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama, apakah semua orang sakit yang didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih, ya dan amin.
Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus kok nggak sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya, tapi ada di faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Forum Teolog GBI dalam pandangan teologis tentang penyakit memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga, karena perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat, penyakit karena kejahatan iblis. Yang kelima, penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Untuk itulah kita perlu terbuka, mengaku dosa kita, memohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan gereja. Tetapi hamba Tuhan dan gereja bukanlah sang penyembuh. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan dan gereja hanyalah alatnya. Jika seseorang didoakan dan gak sembuh saat itu juga, bukan berarti kita boleh seenaknya bilang, wah kamu gak beriman nih. Atau wah kurang doa ya. Proses kesembuhan ada yang langsung terjadi, yang artinya langsung sembuh setelah didoakan. Namun ada juga yang harus melalui beberapa proses, seperti konseling, atau didoakan beberapa kali baru mengalami kesembuhan. Yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Sudah jelas, perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut. Justru pelayanan ini berjalan selaras dengan penginjilan. Namun kenyataannya gak mungkin dong kita bikin acara di lapangan bola terus ngumpulin semua orang yang sakit. Atau datang seenaknya ke rumah sakit. Apalagi ke ruang isolasi penderita COVID. Dan mendoakan mereka secara langsung agar mereka mengalami kesembuhan. Kenapa gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jika kita melanggar peraturan ini, maka kita sama aja lagi melawan pemerintah. Dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian pada tahun 1918 sampai 1919, di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia. Ada sekitar 50 juta orang meninggal akibat pandemi ini. Tetapi yang menarik, insan Pentakosta pada saat itu mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah dan mengkarantina yang sakit. Mereka tetap tinggal di rumah dan berdoa. Tetapi mereka terus menyatakan bahwa Allah adalah tabib. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini nih. Luar biasanya, dampaknya adalah banyak orang yang lahir baru dan disembuhkan dari sakit penyakit akibat pandemi tersebut. Kesaksian iman mereka kepada Allah dan doa membuat mereka mampu melewati krisis. Keterbatasan pelayanan karena social distancing bukan berarti pelayanan kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan atau membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan ide-ide kreatif melalui sarana yang ada di sekitar kita nih. Misalnya sosial media dan teknologi informasi. Seperti pada zaman rasul-rasul yang secara kreatif menggunakan media perantara dan diurapi Roh Kudus. Seperti sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus menyembuhkan segala penyakit dan mengusir roh jahat saat diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Jadi, pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik. Allah juga bisa bekerja melalui ibadah online, melalui panggilan telepon, video call, atau menggunakan media sosial. Berabad-abad yang lalu, pelayanan kesembuhan ilahi telah dilakukan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus, dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kesembuhan ilahi juga masih relevan dengan zaman now. Secara khusus di tengah situasi yang sedang dunia hadapi saat ini, gereja harus terus memotivasi dan menggerakkan pengerja dan jemaat untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini dengan mendoakan mereka yang sakit, bahkan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial di tengah keterbatasan akibat social distancing. Pelayanan kesembuhan ilahi merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya. Oleh sebab itu, kesembuhan yang Tuhan berikan semuanya adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. 主啊，当我们来到你的面前，
跪下的时候，我们相信有你的救恩，有你的帮助，有你的恩典，所以我们要每一天来到你的脚前，来敬拜你，耶稣。主，当我向你跪下的时候，向你献上感恩的心。这么多年来，你保守我，站在你的爱里，不管大事小事，没有让我去做的，总有一双神的手按着保护我。你在，爱就在，不管风雨在不在来。你在，爱就在，不管风雨在不在来。你在，爱就在，心中不怕受伤害。你在，爱就在，不管风雨在不在来。主，当我向你跪下的时候，向你献上感恩的祭。这么多年来，你保守我，藏在你的爱里，不管大事小事，没有让我去做的，总有一双神的手按着保护我。你在，你在，爱就在，不管风雨在不在来。你在，爱就在，不管风雨在不在来。你在，你在，爱就在，心中不怕受伤害。你在，爱就在，不管风雨在不在。来，举高我们的双手，说你在，你在，爱就在，不管风雨在不在来。你
就在，不管风雨在不在来。举高你的双手。如果你需要帮助，需要救恩，举高你的双手。阿门，耶稣。你在，爱就在，心中不怕受伤害。你在，爱就在，不管风雨在不在来。我们来到你的面前，我们需要你，我们的每一天需要你，耶稣。带着我们的手，牵住我们的手走，我们不能没有你。求你带领我们的手，耶稣。哈利路亚，哈利路亚。Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. 主祝福的弟兄姐妹平安。 Hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Allah 今天我们要学习上帝的话语， yang sangat luar biasa karena hidup kita sudah dimerdekakan oleh kuasa Yesus Kristus. 是非常棒的信息，因为我们借着主耶稣的能力，我们被释放了。 Apa keuntungannya kita bisa menikmati hidup yang dimerdekakan oleh Yesus? 一个已经蒙上帝释放的生命，为什么是这样有意义的呢？ Dan bagaimana kita bisa menjalani hidup yang dimerdekakan oleh Yesus? 我们是怎样能够过这个被释放的生活呢？ Sebelum Tuhan bicara kepada kita lebih jauh, mari kita akan berdoa lebih dulu. 当上帝还没对我们说话的时候，让我们先祷告。 Bapa di sorga, 我们在天上的父， terima kasih hari ini kami dapat beribadah kembali. 感谢你今天我们能够再一次敬拜你。 Lebih darinya, kami bisa mempelajari firman Tuhan. 更何况我们可以一起来学习你的话语。 Berbicaralah bagi kami, 求你对我们说话， karena kami perlu firman Allah di akhir zaman ini, 因为在这个末世，我们真的需要你的话语， supaya hidup kami semakin diberkati Tuhan. 使我们的生命能够蒙上帝的祝福。 Kami tahu mana kehendak Tuhan dan bukan kehendak 我 Tuhan. 们也知道什么才是上帝的旨意， Sehingga rencana Allah dalam hidup kami tergenapi. 让你在我们身上的旨意能够被成全。 Berbicaralah bagi kami ya Bapa, 求你对我们说话吧，天父， kami mau melakukannya, 我们愿意遵行， dan kami mau semakin kuat di dalam Tuhan. 而且我们愿意在主里面更加坚强。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, 奉 kami 耶稣基督的 bersyukur. 圣名，我们这样祈求和感恩。 Amin. 阿门。 Saudara-saudara, seperti tadi sudah kita bahas lebih dulu, 弟兄姐妹，好像我刚才所说的， apa sih keuntungannya ketika kita hidup dimerdekakan oleh Yesus? 当我们因着主耶稣能够被释放，那么我们的生活有什么意义呢？ Seorang anak Tuhan, seorang yang percaya kepada Tuhan, 如果我们相信主是他的儿女的话， dia bernama Paulus. 就是有一位叫做保罗， Ketika dia ada di dalam penjara karena dia memberitakan firman Allah, 因为他传讲上帝那个福音，被下在监牢里。 firman Allah memberitahu kepada kita bahwa ada satu perkataannya yang sangat luar biasa. 上帝的道对我们说，有一句话是非常了不起的。 Firman Allah itu, perkataan Paulus itu terambil di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-21. 是取自那个使徒保罗所写给腓立比人的，就是第1章第21节。 Firman Allah berkata demikian, karena bagiku hidup adalah Kristus 因我活着就是基督， dan mati adalah keuntungan. 我死了就有益处。 Jadi saudaraku, ketika hidup kita dimerdekakan oleh Yesus, maka mati adalah sebuah keuntungan. 所以弟兄姐妹，当我们因着主耶稣被释放过活的时候，我们死了就是其实益处。 Mengapa disebut mati adalah sebuah keuntungan? 为什么说死了有益处呢？ Alkitab memberitahu kepada kita bahwa ketika kita hidup di dunia dan kita tidak menjalaninya dengan sia-sia, maka mati adalah sebuah keuntungan. 这圣经告诉我们，当我们活着是过着有意义的生活的时候，那么我们不是白白的度过这一生了。
Mengapa kita dikatakan tidak sia-sia lagi? 为什么讲我们没有白费呢？ Alkitab mengatakan bahwa upah dosa ialah maut. 就是圣经说，罪的工价就是死， Dalam Roma 6 ayat 23. 就是在罗马书第6章23节， Nah, upah dosa ialah maut. 罪的工价就是死。 Siapa di dunia manusia yang tidak berdosa? 在世上有哪一个人不是罪人呢？ Mungkin ada orang berkata ada dosa besar, dosa kecil. 有些人说有些罪比较大， Ada 有些罪 dosa 比较 hitam, 小， dosa putih. 或者有黑的那个罪，或者白的罪， Besar atau kecil, putih atau hitam dosa itu 罪的大小或者黑白， tetap adalah dosa. 仍然是罪。 Dan upah dosa ialah maut. 罪的工价就是死。 Dan ketika kita mati, kita bisa mendapatkan sorga. Itu menunjukkan bahwa hidup kita di dunia tidak sia-sia. 所以，当我们去世之后能够去天堂，表示我们在世的生活不是白白的度过了。 Nah, bagaimana kita supaya bisa masuk sorga? 那我们怎样才能够进天国呢？ Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Dia memerdekakan kita. 就是当我们接受耶稣作为救主之后，他就令我们得自由、释放了。 Inilah keuntungan yang sangat penting, saudara. 这是非常重要的一个益处。 Allah mau kita hidup bahagia di dunia dan bahagia di sorga. 上帝要我们活在世上是喜乐，在天上也是喜乐的。 Tentunya di dunia kita mencari banyak harta, kekayaan, kita usaha supaya anak, cucu, dan keturunan-keturunan lainnya akan mendapatkan berkat, akan mendapatkan warisan yang baik. 不错，当然我们在世上我们会殷勤的工作来追求那个金钱，是为了养活我们的孩子。 Tetapi saudaraku, kalau hidup kita kemudian mati dan masuk neraka, bukankah kekayaan kita itu menjadi sia-sia dan hidup kita sia-sia? 但是弟兄姐妹，如果我们活在世上死了之后是进去地狱的话，那不是说我们白白的度过这一生吗？ Jadi hari ini 所以今 Tuhan 天 mau 上帝要我们 memberitahu pada kita bahwa kemerdekaan hidup itu diberikan oleh Yesus dan ketika kita akan mati dan itu adalah sebuah keuntungan. 所以要告诉我们，就是借着主耶稣，我们已经被释放了，我们死了就是有一处。 Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana saya bisa hidup untuk Kristus? 现在问题是我怎样能够为主耶稣而活呢？ Setelah kita dimerdekakan, maka kita harus menjalani hidup untuk Kristus. 我们被救赎之后，那么我们活着就是为了耶稣基督。 Ada 3 prinsip yang kita perlu lakukan dalam perjalanan hidup kita. 在我们走这个人生路，有3个原则可以我们去行的。 Yang pertama, saudaraku, jalanilah hidup dengan tidak kecewa kepada Tuhan Yesus. 第一，弟兄姐妹，就是我们在活在世上，不要对主耶稣感到失望。 Kalau saudara membaca di dalam Filipi pasal 1 ayat 12, 13 dan 14, 如果大家回去读腓立比书第1章12到14节， nanti Ibu Jin bisa. 好，弟兄们，我愿意你们知道我所遭遇的事，更是叫福音兴旺，以致我受的捆锁在御营全军和其余的人中已经显明是为基督的缘故，并且那在主里的弟兄多半因我受的捆锁，就笃信不疑，越发放胆传神的道，无所惧怕。 Ya, jadi di sini dikatakan bahwa Paulus dia ada dalam penjara. 在这里讲到保罗是在监牢里的。 Dan kalau saudara membaca di dalam ayat 12 sampai 14 ini, kita tidak mendapatkan bahwa Paulus marah-marah kepada Tuhan. 从刚才我们所读的经文，我们发现，那个使徒保罗没有向上帝发脾气， Atau saudara melihat bahwa Paulus itu kemudian mau mundur dari pelayanan. 或者保罗不要再服侍主了。 Bahkan kalau saudara membaca di dalam ayat yang ke-18, maka di sana dikatakan bahwa Paulus tetap bersuka cita dalam situasi apapun dalam perjalanan hidupnya. 反而在18节，我们看见人生他无论遇见什么困难，他仍然是那样充满喜乐。 Berapa banyak anak-anak Tuhan akhir-akhir ini ketika menghadapi masalah, kesulitan, sakit, penyakit menjadi kecewa pada Tuhan. 最近有多少位的那些弟兄姐妹因着生病或者其他的苦难而那样子对上帝感到失望呢？ Seharusnya kita tidak perlu kecewa kepada Tuhan. 其实我们不应该向上觉得对上帝是感到失望的。 Bukankah Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kita? 上帝对我们不是如此的美善吗？ Dia mencintai kita sebelum kita mencintai dia. 我们还没有爱他的时候，他已经先爱我们了。 Dia sudah mati di Golgota sebelum kita mati untuk dia. 当我们还为他死的时候，他已经在十字架上为我们而死，在哥哥 Dia 他。 sediakan rumah di sorga sebelum kita menyediakan segala sesuatu untuk Tuhan. 当我们还没为主预备一切的时候，他已经为我们在天上预备一个家了。 Tidak ada alasan untuk kecewa.
所以没有理由我们要感到失望。 Mungkin saudara bertanya, bagaimana saya bisa membangun sikap untuk tidak kecewa seperti itu? 然后可能有人问我，如何才能够不对上帝失望呢？ Jadikanlah Tuhan sebagai Tuhan. Itu jawaban yang pertama. 第一个答案就是当把神看为神。 Mengapa kita harus jadikan Tuhan sebagai Tuhan 为 dalam 什 hidup 么 kita? 在我们人生中要把神看作神呢？ Banyak kali orang menjadikan Tuhan kalau dia perlu. 很多时候有需要的人才去寻找神，才把它 Ya, 当 kalau 成神。 dagangan sepi baru dia berdoa. 如果没有什么生意，他才去祷告。 Kalau dia sakit baru dia cari Tuhan dan berdoa. 当他有病的时候，他才寻求主，才向主祷告。 Tapi ketika dagangannya rame, apakah dia pergi ke gereja hari Minggu? 但是当他生意兴隆的时候，他礼拜天有去教会吗？ Waktu dia sehat, apakah dia ke gereja dengan setia? 当他健康的时候，他是不是忠心的去教会呢？ Nah, kalau sikap anak Tuhan seperti ini, maka dapat disebut bahwa dia telah menjadikan Tuhan hanya sebagai pribadi yang kalau dia perlu. 如果是这样的话，我们信徒就是把他当成如果有需要的才去寻找他的一位上帝。 Tuhan Allah maunya kita ini menjadikan dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita supaya kita dapat menjalani hidup ini dan terus setia kepada dia. 上帝要我们是什么呢？就是把他当成救主，而且也是上帝，而且是为他而活。 Tuhan Allah tidak marah kalau kita mau diberkati dan meminta berkat kepadanya. 如果我们向上帝求祝福，上帝不会生气的。 Tapi Tuhan Allah mau supaya kita benar-benar mendapatkan dia dan menjadikan dia sebagai Tuhan kita. 但是上帝要我们真的是得着他，而且也把他当成是上帝， Dan bukan sekedar cari berkat saja. 而不只是为了寻求那个利益或者祝福而已。 Kalau kita hanya mencari Tuhan hanya karena berkat, 如果我们寻求主，因为要蒙祝福的话， ketika kita belum diberkati, bisa saja kita kecewa kepadanya. 所以当我们还没有接受福分的时候，我们可能会觉得很失望。 Hari ini jika saudara mengalami satu sikap rohani yang demikian, 今天如果你的灵命是这样的话， saudara cari Tuhan kalau saudara perlu, 你有需要才寻求主， mari saudara robah cara sikap kita kepada Tuhan. 让我们改变我们对上帝的那种态度。 Jadikanlah Tuhan sebagai Tuhan. 把上帝应该看成是上帝。 Diberkati atau tidak diberkati, kita tetap menjadikan dia Tuhan hidup kita. 无论他有没有祝福我们，我们仍然把他当成是上帝。 Doa kita dijawab atau belum dijawab doa, kita tetap jadikan Tuhan sebagai Tuhan kita. 无论我们的祷告有没有蒙应允，我们都是把他当作是上帝。 Karena kita tahu bahwa dia sudah berkorban bagi kita untuk membawa kita masuk dalam kerajaan sorga. 因为我们知道他已经为我们做出牺牲，让我们能够进入天堂。 Jangan menjadi anak Tuhan yang mudah kecewa dengan Allah. 所以不要成为一个容易对上帝感到失望的儿女。 Karena saat kita kecewa, kita bisa tinggalkan dia dan akhirnya tinggalkan sorga. 因为当我们感到失望的时候，我们就会离开他，甚至最终也不能够进入天堂 Apa yang。saudara cari dalam hidup ini dan akhir hidup saudara? 现在在你今生和最终，你到底所寻求的是什么呢？ Pastikan bahwa hidup kita 要确定我们的人生 akan menjalani hidup tidak sia-sia dan waktu kita tinggalkan dunia ini, kita masuk sorga. 就是让我们不要白白度过我们这一生，而且我们去世之后真的能够进入天堂。 Jadikanlah Tuhan sebagai Tuhan dalam hidup kita. 所以在我们人生中要把上帝当作是上帝。 Prinsip yang kedua yang dapat kita lakukan agar kita dapat hidup untuk Kristus, 第二个原则就是让我们能够为主而活的是， kita bisa membacanya di dalam ayat ke-22. 我们可以读第22节， Jalanilah hidup dengan berbuah. 就是要结果子。 Jalanilah hidup dengan tetap berbuah. 所以我们过人生的生活仍然要结果子。 Ayat 22 dari Filipi 1. 就是第22节，腓立比书第1章是这么说的：但我在肉身活着，若成就我功夫的果子，我就不知道该挑选什么。 Dalam bahasa Indonesia dikatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saya menekankan di sini ada kalimat yang berkata, bagiku bekerja memberi buah. 在这里我要强调，就是若成就我功夫的果子。 Setiap manusia pasti memiliki prinsip bekerja. 每一个人都有他工作的那个原则。 Papa saya berkata kalau tidak bekerja, jangan makan.
我爸爸是这么说：你不工作就不要吃饭。 Kalau tidak bekerja, kita bisa miskin. 如果我们不工作呢，我们就会变成贫穷。 Papa saya orang Santung, 我爸爸是山东人， dia mengajarkan saya semenjak saya berumur 8 tahun untuk membantu dia di sebuah toko kain. 我爸自从8岁的时候，他已经教我要在那个有个木头工厂在那里工作， Jadi dari kecil dia sudah mengajar saya untuk bekerja. 所以从小他已经教导我要工作。 Ya karena mata saya buta di umur 16, akhirnya saya tidak meneruskan usaha papa saya. 因为我16岁我就失明，所以我就没有继续帮我的爸爸。 Ya, saya meneruskan pekerjaan Tuhan di muka bumi. 我就在世上继续上帝的工作。 Setiap manusia harus bekerja. 每个人都必须工作。 Alkitab berkata kalau kau mau makan harus bekerja. 圣经也这么说，如果你要吃饭就必须工作。 Saudara adalah orang yang rajin bekerja. 你是应该成为一个殷勤工作的人。 Mungkin saudara berbisnis, punya usaha, punya toko. 可能你有自己的生意，有自己的商店， Atau saudara bekerja dengan perusahaan-perusahaan yang lain. 或者你在其他的公司在那里打工。 Saudara adalah orang yang diberkati Tuhan. 你是蒙福的人， Saudara adalah orang yang bekerja dan itu sesuai firman Allah. 你是一位工作的人，也是符合圣经的教导。 Tapi di dalam kita bekerja untuk mencukupi makan minum kita sehari-hari, 但是当我们工作为了维生， kita bekerja untuk mendapatkan gaji tiap bulan, 每个月让我们能够得到薪水， kita bekerja untuk mengembangkan usaha kita. 我们在那里要发展我们的事业。 Firman Allah hari ini memberitahu kepada kita, 今天上帝的话有这么教导我们： kalau kita mau hidup untuk Kristus sehingga mati adalah keuntungan, 若我们要活着为了基督，死了就有益处的话， jangan lupa bekerja menghasilkan buah. 所以不要忘记要工作，要结成果子。 Apa artinya buah ini? 果子是什么意思呢？ Yang pertama saudaraku, arti buah adalah sebuah pertumbuhan rohani. 第一的果子就是灵命的增长。 Sebuah pohon, jika kita lihat buahnya, berarti pohon itu sudah bertumbuh baik. 如果我们看见一个树有果子的话，就是说它成长得很 Nah, 好。 kalau pohon tidak menghasilkan buah, maka kita katakan buah pohon ini tidak baik. 如果一个树不结果子的话，就说这个树不好。 Apakah saudara sebagai anak Tuhan sudah mengalami pertumbuhan rohani yang baik? 你身为上帝的儿女，你的灵命有没有长进呢？ Ya, dulu mungkin saudara kurang sabar. 以前你可能不够耐心， Dulu gampang marah. 以前常常容易发脾气， Dulu gampang tersinggung. 以前很容易被冒犯， Dulu tidak berdoa. 以前也不祷告， Dulu tidak ke gereja. 以前不去教会。 Tapi sekarang sudah kita lakukan itu. 但是现在我已经做这一切了， Nah, berarti kita sudah berbuah. 那就是说我们已经结果 Yang 子了。 sabar, yang tidak sabar menjadi sabar. 没有耐心的，现在有忍耐。 Yang gampang marah berubah menjadi tidak mudah marah. 以前是常常发脾气，现在反而不会。 Yang dulunya gampang tersinggung, sekarang tidak mudah tersinggung. 以前很容易被冒犯，现在 Nah, 也 itu 没有。 namanya kita sudah bertumbuh dan berbuah. 那就是说，我们已经成长，而且结出果 Dulu 子 yang 了 nggak。pernah berdoa, sekarang berdoa. 以前从不祷告，现在开始祷告 Dulu 了。 yang malas ke gereja, sekarang ke gereja. 以前懒得去教会，现在去教会。 Dulu yang nggak pernah ke kul, sekarang ke kul. 以前不会去小组聚 Nah, 会， itu 现在去。 namanya saudara berbuah. 这就是说，你们结果 Itu 子了。 gambaran dari pertumbuhan rohani. 这就是我们灵命增长的一个写 Nah, 照。 apakah itu terjadi dalam hidup kita? 那么，在我们生命中有没有这个现象呢？ Yang berikutnya, 接下来， berbuah berarti bahwa kita dapat mengalami perubahan-perubahan di dalam karakter hidup kita. 那就是说，结果子是在我们的我们的品格方面，我们也有所表现。 Yang berikutnya berbuah menunjukkan bahwa kita telah berbuah dalam iman. 那就是说，我们在信心上已经结果子。 Ketika kita menghadapi masalah, 当我们面对困难的时候， apakah kita berani mengatakan saya menghadapi ini dengan ucapan syukur? 我们敢这么说吗？我要以感恩的心来面对这一切。 Paulus ketika dia ada di dalam penjara, dicatat dalam Filipi 1 ayat yang ketiga. 使徒保罗在腓立比1给腓立比的教会第3节 Dikatakan dia selalu bersyukur. 讲的，他常常感谢我的神，虽然他是在监牢里， Dalam segala sesuatu dia mengucap syukur. 在凡事他都感恩。 Nah, pertanyaannya ketika hadapi masalah, kita ngomel, bersungut-sungut atau mengucap syukur? 所以问题是，当我们面对难处的时候，我们是在那发怨言，还是我们感恩呢？ Orang yang imannya berbuah, dia akan selalu mengucap syukur. 如果那个信心有果子的，他就会凡事都会感恩。 Filipi 1 ayat 4 mengatakan,
Paulus dia berdoa dengan sukacita. 腓立比书第1章第10节是讲到他常常是欢欢喜喜的祷告。 Nah, pertanyaan sekarang, saudara sudah begitu lama mengikut Tuhan, apakah saudara sampai hari ini ketika berdoa masih marah-marah atau terpaksa? 现在我们信主已经这么多年了，当我们祈求上帝的时候，是不是向上帝发脾气呢？ Orang yang berbuah imannya, dia akan berdoa dengan sukacita. 如果信心是为结出果子的，他就会以喜乐的心来去祷告。 Doa bukan kewajiban, bukan kebiasaan, tapi dia lakukan sebagai sebuah kebutuhan. 他不把祷告当成一个什么惯性或者需要，而是他真的有这个渴慕。 Jadi kebutuhan hidupnya adalah doa. 他的渴慕，他的需要就是祷告。 Pepatah mengatakan doa adalah napas kehidupan orang percaya. 有一句谚语是这么说的：祷告是我们信徒的生命气息。 Pertanyaan yang harus kita jawab, ketika kita bernapas, apakah itu sesuatu yang terpaksa kita lakukan? 现在要问的就是，当我们呼吸的时候，是不是我们被强迫的呢？ Atau sudah berkata, aku kebiasaan bernapas. 或者你说，是我惯常这样呼吸呢？ Nah, kalau saudara jadikan napas sebagai kebiasaan, pasti suatu hari saudara akan bosan bernapas. 如果你把呼吸当成是一个习惯的话，可能有一天你会觉得厌倦 Nah, 了。 kalau saudara bosan bernapas, saya percaya hari ini saudara sudah tidak ada lagi 如果你 di 厌 dunia 倦 ini. 呼吸，我相信已经不存在这个世上了。 Napas adalah kebutuhan hidup. 其实我们是需要这个呼吸的。 Kalau kita tidak bisa bernapas, aduh, sengsara sekali. 如果我们不能呼吸，真的是很惨痛。 Bahkan kita sudah tidak ada lagi di muka bumi. 可能我们是从这个世界消失了。 Paulus dia berdoa dengan sukacita. 使徒保罗是充满欢喜的心 Itu 来祷告， membuktikan imannya berbuah. 这就证明他的信心是有结果子的。 Berikutnya yang 接下来。 disebut berbuah 结果子的另外意义， adalah ketika dia hidup, dia memastikan dia mewariskan iman pada keluarganya. 就是当他活着的时候，他会把这个信心传承给他的家人， Dia mewariskan iman kepada anaknya. 他会把这个信心传承给他的孩子们， Dia mewariskan iman kepada menantunya. 给他的儿媳或者夫婿， Dia 女 mewariskan 婿 iman kepada cucunya. 他也把这个信心传承给他的儿孙们， Supaya apa? 让他们什么呢？ Ketika kita mati, 当我们死了之后， kita melihat anak, mantu, cucu kita ada di dalam Tuhan Yesus. 那么我们就看见我们的家人全部都是在主耶稣里面。 Suatu hari mereka akan kembali ke sorga, berkumpul kembali dengan kita. 有一天，他们将回去天国，与我们聚在一起。 Kita berkumpul di bumi dan kita akan berkumpul kembali di sorga. 我们在世上是聚在一起，在天上我们也会同聚一堂。 Bukankah itu suatu kebahagiaan yang besar? 这不是一个美好的幸福吗？ Bukankah itu suatu kesenangan? 岂不是也是我们所感到 Bukankah itu 快乐 suatu 的吗？ keberhasilan? 岂不是也是一种的成功吗？ Bukankah itu suatu keberuntungan? 岂不是也是一个好运吗？ Hari ini saudara, 今天弟兄姐妹， jangan lupa untuk bekerja menghasilkan buah. 不要忘记要工作来结果子。 Buah berikutnya adalah 接下去的果子 melakukan pekerjaan Tuhan. 就是要做上帝的工。 Apa saja yang saudara bisa lakukan, lakukan untuk kita melakukan pekerjaan Tuhan. 你能够做什么，你就做，为上帝去做。 Rumahmu bisa kau pakai untuk jadi tempat kul. 你的家可能可以开放成为小组的聚会的地方。 Mobilmu bisa kau pakai untuk menjemput jemaat ke gereja. 你的车可以使用来去接送那个会友们。 Dan masih banyak lagi yang saudara bisa kerjakan. 还有其他很多的事你可以去做的。 Saudara bisa menjadi tim pendoa syafaat. 你也可以成为一个祷告勇士的一个分子， Saudara bisa menjadi tim pembesukan. 或者你可以去探访。 Dan selain itu, saudara juga bisa menjadi orang yang suka memberkati pekerjaan Tuhan. 除了这些，你也可以成为别人祝福的管道。 Bekerja menghasilkan buah. 当我们工作的时候，就 Selama 结出 kita 果子。 masih hidup, mari kita juga ingat untuk bekerja memberikan buah. 当我们还活着，我们要记得我们要工作去产生这些果子。 Buah apa yang sudah bisa dilihat orang dalam hidup saudara? 现在人可以从你身上看到什么果子呢？ Kalau buahnya belum lebat, 如果那个果子还不是很茂盛， mari kita bekerja menghasilkan buah.
好让我们更加殷勤的工作来结果子。 Izinkan Roh Kudus menolong kita untuk menghasilkan buah yang lebih lebat lagi. 允许圣灵在我们动工，让我们能够结出更多的果子。 Yang ketiga yang perlu kita perhatikan. 第三是我们需要 Yang 留意的。 pertama, jalanilah hidup dengan tidak kecewa kepada Tuhan Yesus. 第一就是当我们过活的时候，不要对主感到失望。 Prinsip yang kedua, jalanilah hidup dengan bekerja menghasilkan buah. 第二就是当我们活在世上，要工作结出果子。 Yang ketiga, jalanilah hidup dengan menjaga keselamatan kita. 第三呢，就是过活的时候要留意我们的救赎。 Kita bisa melihat di dalam Filipi pasal 1 ayat 19. 我们可以看第19节是这么说的。 Di dalam ayat 19 bagian A, 19节上半 di 节， sana dikatakan, karena aku tahu 因为我知道， bahwa kesudahan semuanya ini 就是印尼文是这一切结束之后， ialah keselamatanku. 那就是我的得救。 Ingat, kehidupan kita suatu hari akan ada masa kesudahan. 要记得我们活在世上日子一定会有一个段落， Kita tidak akan selamanya tinggal di dunia. 我们不可能一生都停留在这个世上。 Ada masa kesudahan. 有一个之后的那个情况。 Papa saya mengalami masa kesudahan di tahun 1996. 我爸爸是在1996年去世的。 Mama saya 2020 bulan Juli. 我妈妈是2020年7月份才过世。 Masa kesudahan itu pasti ada dalam hidup saya dan saudara. 我们每一个人都要经历一个我们在世上告终的这一个段落。 Apakah saudara mau menikmati mati sebagai sebuah keuntungan? 你愿意吗？让死亡成为一个益处吗？ Jaga keselamatan itu. 那我们要好好持守我们的救恩， Jaga keselamatan itu. 要持守我们的救恩。 Ini yang harus ada dalam hidup kita, saudara. 这是我们必须在我们的生命中 Untuk 拥有 menjaga 的。 keselamatan itu harus ada dari diri kita sendiri. 为了持守救恩，我们是从自己内心发出的， Doronglah diri kita sendiri. 我们要推动我们自己。 Ini yang harus ada dalam diri kita, saudara. 这是我们必须在我们里面拥有 Jangan 的， karena orang lain. 不要因着其他人， Jangan karena anak, mantu, atau suami atau istri. 不要因为是孩子、配偶或者我们的那个媳妇或者女婿， Dorong dari diri kita sendiri. 要我们自己推动我们自 Untuk 己 menjaga keselamatan itu, saudara. 来持守我们的救恩。 Yang berikutnya adalah 接下来呢， menjaga keselamatan dengan satu kemauan yang keras. 就是要严严持守这个得救，因为我们的意念， Bahwa ketika saya meninggalkan dunia ini, saya harus masuk dalam kerajaan sorga. 就是当我离开这个世界，我必须进入天堂。 Ingat, 记得 setiap manusia pasti alami yang namanya kesudahan. 每一个人都会什么呢？有 Dan 一天 Alkitab 离开这 mengatakan, 个世界。圣经这么说， Alkitab mengatakan bahwa ada mahkota bagi orang yang setia kepadanya sampai kesudahan itu. 圣经应许，如果我们到死都是忠心的话，就有冠冕为我们存留。 Kapan kita alami kesudahan? 那几时我们会面对我们的终局呢？ Kita tidak tahu. 我们不知道。 Umur kita tidak kita ketahui. 我们的寿数也是我们不能够预测的。 Satu hal yang saudara perlu pikirkan adalah 有一件事必须大家去想的， kelahiran kita bisa dipersiapkan. 不做我们的诞生可能可以预备， Orang tua kita bisa mempersiapkan kelahiran kita. 我们的父母亲可以为我们的诞生而做出预备。 Apalagi hari-hari ini 何况是 teknologi dokter sudah begitu luar biasa hebat. 何况现在的医学科技是这样的发达， Orang bisa memilih tanggal untuk kelahiran anaknya. 有些人可以选择日子来生下他的宝宝， Tapi waktu kita mati, 但是当我们死亡， kita tidak punya persiapan apa-apa. 我们完全没有任何准备。 Saudara tidak bisa mempersiapkan apa-apa. 弟兄姐妹也不能够做出任何准备， Tiba-tiba kita bisa meninggalkan dunia ini. 可能突然之间我们就离开人世。 1 jam lagi bisa saja.
可能再过1个钟头，也可 besok 能， bisa saja. 也可能是明天， Seminggu lagi bisa saja. 也可能是1个星期后， 10 tahun lagi bisa saja. 也可能是10年之后。 Kita tidak tahu kapan kita mati. 我们不知道我们几时去世， Tapi firman Allah katakan kesudahan hidup itu pasti ada. 但是圣经清楚告诉我们，有一天我们会离开这个 Selama 世界。 kita masih hidup, 但我们会活着， persiapkan itu. 我们要好好的准备 Hiduplah 好， untuk Kristus. 我们要为主而活， Sehingga saudara akan berkata mati adalah keuntungan. 让我们大家都能够这么说：死了就有益 Dan 处。 jaga keselamatan 我们也要持守我们的救恩 sampai akhir hidup kita. 直到我们离世。 Kalau saudara hari ini 如果今天你 mendengar dan menyaksikan ibadah ini, 你已经听到这个讲道， dan saudara tahu bahwa engkau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, 当你还没有个人接受耶稣作为救主的时候， engkau tahu namamu belum tercatat dalam buku kehidupan di sorga, 你知道你的名字还没有被列在那个生命册上， ambillah keputusan hari ini. 今天就做出决定吧， Jangan besok. 不要明天。 Kita tidak tahu kapan kesudahan itu ada dalam hidup saudara. 我们不知道我们还有没有明天。 Dan saya sebagai hamba Tuhan hanya bisa memberitahu bahwa yang bisa menyelamatkan saudara hanya Yesus Kristus. 我身为神的仆人，只可以这么说，能够救你的只有主耶稣。 Izinkan Allah menyelamatkan engkau. 允许主来拯救你， Sehingga engkau berkata, mati adalah keuntungan. 让你就可以说我死了就有益处。 Saudara tidak takut lagi akan mati. 我们不再害怕 Karena 死 saudara 亡， tahu ketika saudara mati, saudara masuk ke dalam kerajaan 因 surga. 为我们知道我们死了之后就是去天堂。 Anak mantu cucu ke depan mati, mereka masuk surga. 我们的家人死后，他们也是 Dan 会 kita 去 semua 天 kumpul 国。 kembali di surga. 我们在天国一起聚集一堂， Jalani hidup dengan menjaga keselamatan. 我们要好好的过活，持守我们的救恩。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Kalau hari ini saudara menyaksikan tayangan dari ibadah ini, 如果今天你是有看这段视频这个敬拜的话， dan saudara hari-hari ini tahu bahwa engkau menjadikan Tuhan sebagai hal atau pribadi yang saudara perlu, 而你觉得真的主耶稣是你所需要的， mari kita robah. 好，让我们改变吧， Jadikan Tuhan sebagai Tuhan, 把上帝当作上帝， supaya kita tidak mudah kecewa 让我们不容易失望 kepada Tuhan. 向主失望。 Kalau hari-hari ini saudara tahu engkau belum berbuah dalam Tuhan, 如果我们知道到现在我们在主里面没有结 ambil 果子， keputusan untuk berbuah. 现在我们要决定为主结果子。 Kalau hari-hari ini saudara main-main dengan dosa, 如果现在我们还在那里玩弄罪恶的话， kalau hari-hari ini saudara jauh dari Tuhan, 如果我们最近是远离了上帝， ambil keputusan. 做出决定吧。 Hari ini kau kembali kepada Tuhan. 今天就让你回归 Karena 上 kita 帝， tidak tahu kapan kesudahan itu. 因为我们不知道几时我们会去世。 Kalau engkau adalah orang-orang yang tadi saya sebutkan, 如果你是我刚才所述的 kau 那些 boleh taruh 人， tangan kirimu di dada. 你可以把你的左手放在你的 Kalau 胸 kau mau 口前。 menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, Rukun. taruh tangan kirimu di dada. 如果你愿意接受主耶稣作为你个人的救主，将你的左手放在你的胸口上， Mari kita berdoa. 我们一起低头 Bapa 祷 kami 告。 dalam sorga, 我们在天上的 kau 父， melihat tangan-tangan yang ditaruh di dada mereka. 你现在看见左手放 Mereka 在胸 adalah 口的， orang-orang yang mau diubah oleh 他 Tuhan. 们愿意主给他们改变， Mereka mau menjadi anak-anak Tuhan yang mau hidup untuk Tuhan. 他们愿意成为是为你而活的儿女 Sebab 们， ada jaminan mati adalah keuntungan. 因为知道死了就有益处。 Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. 奉耶稣基督圣名， Teguhkanlah 仆人祈求坚 supaya 固他 mereka 们， dapat menjadi anak Tuhan yang tidak kecewa kepada Allah. 让他们不会向你觉得失望， Apapun kondisi situasi hidupnya. 无论他们的人生状况是如何， Supaya mereka dapat menjadi anak Tuhan yang berbuah lebat. 让他们能够结出更多果子的儿 Supaya 女 mereka 们， dapat menjadi anak Tuhan yang menjaga keselamatan. 而且让他们能够成为持守你救恩的儿女 Dan 们。 untuk mereka yang hari ini menyadari bahwa mereka perlu Tuhan Yesus. 对那些今天他们觉得需要主耶稣的人， Perlu darah Yesus menyucikan dosa-dosanya. 需要主耶稣的宝血来洁净他们的， Mau menerima Cuy. Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. 愿意个人接受耶稣作为救主。
Hamba berdoa dalam nama Yesus. 有人祷 Teguhkanlah 告 Tuhan.，奉耶稣基督的名坚 Dalam 固他 nama 们， Yesus. 奉耶稣基督的名 Kalau。saudara ada dalam keadaan sakit, 如果你现在在病痛 bergumul 当 masalah 中， keuangan, 为了金钱烦恼， bergumul masalah bisnis, 为了生意烦恼， bergumul masalah anak-anakmu, 为你的儿女们烦 bergumul 恼， untuk rumah tanggamu, 为你的家庭 taruh tangan 烦恼， kananmu di dada. 将你右手放在胸 Bapa 口 di 上。 sorga, hamba berdoa untuk setiap tangan yang ada di dada mereka. 现在我要向上帝祷告，为所 Mereka 有的 perlu 人， mujizatmu. 他们需要你从你而来的神 Hamba berdoa 迹。 dalam nama Yesus. 奉耶稣基督的 Yang 圣名， sakit disembuhkan. 有疾病得到医 Yang 治， sedang bergumul keuangan dicukupkan. 能够满足他们金钱上的需要， Rumah tangga dipulihkan. 而且修复他们家人的关系。 Tuhan berkati bisnis mereka. 上帝祝福他们的 Hamba 生意。 percaya Tuhan, 我相信 mujizatmu terjadi untuk mereka. 你的神迹已经领导他们。 Di dalam nama Tuhan Yesus. 奉耶稣基督的圣 Kami 名， berdoa, kami bersyukur. 我们这样祈求，我们这样感 Haleluya 恩。哈利路亚， Amin. 阿门。 Saudara, 弟兄姐妹， kita sudah berdoa. 我们已经祷告。 Saudara percaya Tuhan menjawab doa saudara? 你相信吗？主已经垂听你的 Imani 祷告 itu.。我们要有信心去领 Percayalah 受，相信吧。 Mujizat terjadi untuk saudara. 神迹一定会领到你们身 Terpujilah nama 上。 Tuhan. 上帝的名是应当 Shalom, 被称颂 saudara. 的，平安。 Shalom. Atas nama Gembala, seluruh pengerja, serta Jemaat Mandarin Service CK7, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Tan Willing atas pelayanan Bapak dalam menyampaikan pesan firman Tuhan pada hari ini yang telah menjadi berkat serta menguatkan bagi kita semua yang beribadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman untuk sepekan ke depan. Ibadah online minggu depan tanggal 6 September 2020 akan dilayani oleh Ibu PDM Nancy Limantono. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah raya bahasa Indonesia secara live streaming pada pukul 7 pagi, pukul 9, pukul 11.30, pukul 2 siang, dan pukul setengah 5 sore. Dan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk youth dan junior service, ibadah anak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama, GBPRJ CK7. Persembahan umum, kolekta perpuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan akun 206-333-8222 atas nama GBPRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir atau Bapak Ibu dapat melihatnya langsung di medsos masing-masing cabang. Firman Tuhan di 2 Korintus 9 ayat 7 mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Apakah online store Anda sepi orderan dan tidak berkembang? Seringkali owner online store tidak memahami pengelolaan toko online dengan benar. Mari pahami roadmap berjualan online dan berbagai kesalahan umum dalam berjualan online. Maka Anda akan mengerti bagaimana cara kerja sarang semut, serta mengenali moment of truth seseorang membeli barang secara online. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti webinar MUI GBPRJ Group CK7 yang akan diadakan melalui Zoom pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 pukul 7.30 malam sampai dengan pukul 9 malam, dan narasumber kita kali ini adalah Yoke Endarto. Beliau adalah founder Yokesen, Digital Transformation Consultant, Certified Leader as a Coach. Tema kita kali ini adalah tips untuk memulai berjualan online untuk pemula. Webinar ini gratis, silahkan daftar, segera klik www.gbprj.org/MUI, dan untuk info lebih lanjut silahkan menghubungi 0813 8006 1070. Pernikahan adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal yang harus kita bangun dan belajar bersama pasangan kita selama perjalanan untuk menjaga pernikahan kita bahagia dan mempermuliakan nama Tuhan. Bagaimana mewujudkannya? Apa saja yang perlu kita ketahui? Unit komunitas berkolaborasi dengan Men of Integrity dan Women of Integrity mengadakan online kelas via aplikasi Zoom dengan menggunakan Maximum Marriage Curriculum untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan di atas. Tempat terbatas untuk itu, mari segera daftarkan diri Anda bersama pasangan untuk belajar bersama di program tersebut. Untuk kul gabungan Mandarin Service akan diadakan pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 pukul 7 malam yang akan dilayani oleh Bapak PDP Insinyur Aryoto Wisanto. Kul tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID, serta password dapat menghubungi WhatsApp di 0877 7616 5903.
Atas nama Gembala dan seluruh pengereja CK7, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah memberikan bantuan baik berupa tunai maupun sembako yang telah kami salurkan kepada jemaat maupun orang-orang yang membutuhkan, baik berupa sembako maupun makanan siap saji. Biarlah setiap apa yang kita lakukan sebagai bentuk terang Kristus. There is no problem too big, God cannot solve it. There is no mountain too tall, God cannot move it. There is no storm too big, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot soothe it. Oh, if He carry the weight of the world upon His shoulders, I know my brother that He will carry you. Oh, if He carry the weight of the world upon His shoulders, I know my sister that He will carry. Dan kami terus menghimbau bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk ambil bagian dalam misi kemanusiaan tersebut, dapat menghubungi kami. Setiap bantuan apapun yang diberikan akan kami salurkan bagi yang membutuhkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tim pelayanan dari CK7 PRJ bagian misi memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan bahkan secara medis dan bantuan obat. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada tim misi dari CK PRJ ini dengan penuh sukacita dan doa kami dan bahagia karena lewat pelayanannya pada bulan Februari sampai Maret telah memberikan uluran tangan kasihnya begitu indah, membantu merenovasi atap dari gereja kami di tempat ini, GBI Best Life Teluk Nagai. There is no storm too dark, God cannot. Unit komunitas berkolaborasi dengan Man of Integrity kembali hadir dalam workshop for Marketplace dan Digital Marketing Part 2. Dalam workshop kali ini kita akan membahas lebih detail mengenai digital marketing, khususnya platform Instagram dan Facebook yang akan dibawakan oleh para pembicara yang ahli di bidang digital marketing, dan tentunya kita pun akan mendengarkan beberapa live testimony dari para praktisi. Lewat workshop ini bukan hanya kita dapat mengerti mengenai digital marketing, tetapi kita juga akan memahami secara benar konsep digital marketing itu sendiri. Workshop diadakan pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 pukul 9 pagi sampai dengan pukul 2 siang dengan narasumber Albert Leonardo dan Jane Marcella. Dapatkan segera dan dapatkan link ID-nya di www.gbprj.org/moi-workshop. Tempat terbatas untuk itu, segera daftarkan diri Anda sekarang juga. Pernikahan kita diawali dari kita menjadi sepasang kekasih hati. Namun, dalam kenyataannya setelah kita menikah, seringkali kita lupa bahwa kita ini tetap kekasih hati, bukan sekedar pasangan saja. Bagaimana kita mampu mewujudkannya? Hal-hal apa saja yang mesti kita lakukan? Mari kita temukan jawabannya dalam acara Maximum Marriage Curriculum via aplikasi Zoom dengan topik Menjadi Kekasih Hati Seumur Hidup yang diadakan oleh unit komunitas berkolaborasi dengan Men of Integrity dan Women of Integrity. Acara tersebut diadakan pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 pukul 6 sore sampai dengan pukul 8 malam dengan narasumber Ibu Krisna Dewi Maharti. Segera daftarkan diri Anda bersama pasangan karena tempat terbatas. Kegiatan lainnya seperti doa fajar, menara doa, call online, serta rumah doa tetap berjalan seperti biasa via aplikasi Zoom. Sekian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. CK7华语堂的同工和今天参加网上敬拜的会友们，当我们还未进入祷告的时间前，
让我们一起先讲第3个无形界的音译。因为我们相信，当我们说出来后，那么事情就会成就在我们的生命里。圣经怎么说？领后是舍上，但我们既有信心，正如经上记载说：“我因信，所以如此说话。”我们也信，所以也说话。第3个无形界的意义。第3个无形界是现代圣灵大大浇灌的时期，远超过当时在阿萨苏家所发生的。第3个无形界将会是主耶稣再来前最后的灵魂收割。第3个无形界将兴起耶利米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，将采取行动创救灵魂的年轻人。第3个无形界是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方到西方，最后回到耶路撒冷。第3个无形界将施下能力来完成主耶稣的大使命，之后主耶稣就会再来。来吧，这个督救华语堂的同工和会友，让我们一起为我们的国家印度尼西亚祷告。圣经怎么说？历代之下去实施，这称为我名下的子民，若是自备祷告，寻求我的面，专离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。天父，求你饶恕我们，赦免我们的国家主。但愿你从一切瘟疫、新冠病毒的灾害恢复我们的国家，让每个向上帝呼求的人得成就。我们祷告，让全体这个督救华语堂的同工和会友能脱离新冠病毒和全球新世纪危机的影响。奉主耶稣的名，我们也要奉耶稣的名，对新冠病毒和全球经济危机说：住了吧，静了吧。我们要为佐科维总统和马鲁阿明副总统祷告，求你赐给他们智慧，为了印度尼西亚所采取的每一项决定，都是按照上帝的旨意。我们也要为治疗新冠肺炎的医护团队祷告，愿上帝羔羊的宝血保护他们，遮盖他们和他们的家人。上帝赐给他们健康。今天我们也要感谢他的仆人，蛮有能力来传讲上帝的道。求你大大祝福你的仆人，阿们。我们也要为我们的总主任杨东宝牧师祷告，求上帝赐福他的健康，他的家人及他的牧养事工，使他继续被使用，成为第3无形界的使者，来完成主耶稣基督的大使命。我们也为我们的这个督救牧师长实验者医生牧师祷告，求上帝祝福他的健康并家人，愿他的妻子奥利菲亚、孩子、媳妇和孙儿们都蒙福。上帝成为他仆人和家人的盾牌和帮助。上帝也赐福你仆人在这个督救的牧养圣工，使我们所有在这个督救的子民配得在上帝面前。我们也为普托利教会、神的教会、俄罗巴大学和世界人们福音祷告，愿上帝使用他们，赢得更多的灵魂。也为在这个督救兴起耶利米一代祷告，求上帝大大使用他们。我们也为每一位同工和今天参加网上敬拜的会友们祷告。我们为有病的祷告，上帝已医治他们，但重担的求上帝赐给他们安息。需要答案的，上帝已经应允他们。奉主耶稣的名，让每位上帝的子民能脱离全球性经济危机的疾病。上帝大大地祝福他们，阿们。全体同工和这个督救华语堂的会友，请举手领受上帝通过他仆人这个督救牧师的祝福。
terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. God bless you all.